Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Kita masih lagi dalam Balaghah. Kalau tuan-tuan ada bawa buku hadiah, bagus juga buku hadiah ya, sebab bila kita habis Balaghah ni kita akan tengok Balaghah dalam mafa'il. Tahu tak mafa'il apa dia? Mafa'il ni maknanya maf'ul lebih. Dia terdiri maf'ul lebih, maf'ul ma'a, maf'ul li ajli, maf'ul fi. Ada 5 tu. Ya, itu dia. Nanti belum lagi. Sekarang ni tuan-tuan mesti ingat Balaghah ya. Kita masih lagi dalam majaz. Majaz ni saya kata adalah tiang seri kepada Balaghah. Dan dalam Al-Quran ya, dia tiang seri. Bila dia tiang seri, dia paling penting. Ya, kita mesti ingat Balaghah ya. Majaz. Saya nak suruh tuan-tuan ingat spontan. Apa makna majaz? Sindiran. Itu maknanya literal, sindiran. Makna istilah menggunakan perkataan yang lain, makna dia lain, tetapi ada alaqah dan qarinah. Alaqah tu ada tersendiri, nanti saya terangkan dengan jelas lagi. Qarinah tu artinya perkataan-perkataan dalam tu yang menunjukkan ia bukan makna yang sebenar, dia makna dia tersirat. Boleh? Faham tak? Okey, tuan-tuan ingat ya. Ingat dari Balaghah. Balaghah artinya sampai, tiba, penghabisan. Ya, dari segi istilah Balaghah ialah apa dia? Perkataan Arab tu yang saya bagi dulu ya, yang akhir dia ma'afasahatihi. Ingat lagi tak? Mutabaqatul kalam. Kita sebut mutabaqatul kalam limuqtadal hal ma'afasahatihi. Ingat tak? Mutabaqatul kalam, kena betul ucapan bagi keadaan-keadaan yang telah ditentukan oleh Allah, ma'afasahati, bersama-sama dengan kefasihannya. Maknanya kita kata fasah tu maknanya betul. Makna dia mutabaqatul kalam limuqtadal hal ma'afasahati. Mutabaqatul kalam limuqtadal hal ma'afasahati. Ya, kena ucapan tu bagi apa yang telah ditentukan, yang telah ditakdirkan oleh Allah. Qadaknya sama, tak berubah. Ya. Ma'afasahati. Cuba sebut ma'afasahati. Hari ni saya harap tuan-tuan faham dan boleh buat balik kat rumah sendiri-sendiri apa dia makna Balaghah. Ya. Okey, tuan-tuan mesti ingat. Ingat tak Tuan Mustafa dia pegang apa? Dah berselisih mazhab dah. Kerana ni baru seminggu. Betul. Cik Badrodin dia pegang apa? Kalau sabar biar pun. Etibar makan. Dr. Sahab? Ya. Siapa yang pegang? Okey. Siapa yang pegang nombor 7? Dia dua benda kena ingat. Satu ingat nombor, satu ingat tuan. Ingat kalau saya tanya siapa yang pegang nombor 7, tuan punya nombor tu angkat-angkat tangan sikit-sikit. Bagi clue. Ya. Kalau angkat tangan tak faham juga, tak tahulah tu. Okay.
Ya. Okey, hari ni tak apa tuan-tuan. Balaghah ni kaedah dia macam nahwu juga. Dia kena baik, dia kena belajar berulang-ulang kali. Kalau tidak tak boleh. Pengalaman saya katakan, tuan-tuan nak belajar balaghah ni at least 30 kali. Baru lekat dalam kepala. Saya kata 30 kali. Saya buat program balaghah di satu hari bulan 12 ni di pejabat Datuk Samsudin. Saya hendak 3 bulan saja. 3 bulan saja. Mana 3 bulan nak tengok basic dapat tak. Lepas tu kalau sambung lagi 3 bulan lagi, 6 bulan. Kalau tuan-tuan ada masa, pergilah. Saya setuju. Masa belum tentu lagi. Kita nak ajar balaghah saja. Kita nak cari balaghah saja. Okey, sekarang ni tuan-tuan, tengok sini. Ini majaz mursal. Tuan-tuan nak salin lah. Majaz mursal ni maknanya kita kata majaz ni dalam bahasa mudah sindir. Mursal ni walaupun sindir tapi faham. Sampai macam saya kata tadi, ada seorang menantu tukar ni balik rumah orang tua, satu benda tak balik. Setiap kali balik, bila nak balik habis buat balik benda-benda tersejuk tu. Benda-benda beku semua habis. Dia kata, "Mak, tak makan ni minggu lepas pun ada, ambil balik habis." Habis ayah dia kata, "Tersejuk pun tak balik." Kalau tak faham saja sangatlah kan. Itu sampai tak dia punya sindir tu? Okey, macam Musa, okey. Macam Musa ni, macam ni dia kata dia gunakan perkataan yang bukan pada tempatnya, tetapi dengan alaqah, dengan alaqah dan qarinah yang menunjukkan ia bukan makna yang terdapat dalam Quran tu, malah makna dia makna tersirat. Faham tak? Boleh? Okey, dengar je. Nak salin-salin lah. Kalau dapat buat ketalogisan yang macam saya buat dulu, bawa balik, buat keluar balik, betulkan balik. Majaz ialah menggunakan perkataan yang bukan pada tempatnya, ya, dengan alaqah tertentu bersama dengan qarinah yang menunjukkan ia bukan makna yang sebenarnya ada dalam Quran tu, tapi makna sebaliknya. Ya? Laju? Saya lajulah pasal dah 5-6 kali lah. Ya. Ya. Yang membawa menunjukkan bukan makna yang terdapat dalam Quran tu. Ada? Macam tengok sini. Tuhan kata orang mencuri, faham tak salah tak apa, dengar je. Lelaki perempuan kena potong jari-jari mereka. Ya, potong tangan mereka. Faqta'u aydiyahum, potong tangan. Tapi bukan maksud tangan, maksudnya pergelangan tangan. Tangan tu dia sebut tangan. Tangan ada 2. Tapi yang dipotong tu pergelangan saja. Mana besar pergelangan dengan tangan? Besar tangan. Pergelangan dalam tangan. Jadi itu dia katakan kulliyah. Sebut semua, maksud sebahagian. Itu dia kata kuliah tu lah alaqah. Alaqah. Apa tu? Kuliah tu lah alaqah. So qarinah. Sekejap kan? Jadi lesson hari ni very tough. Tuan-tuan kena tahan ya. Sangat tough. Masjid Negara pun sampai 2 jam lebih. Alaqah tadi Ustaz 10 kilo ni saya. Alaqah tu 10 tu lah. Nanti yalah yang 10 tu alaqah. Tadi dia kata orang curi lagi buang potong tangan. Jadi dalam tangan tu bukan maksud tangan. Maksud dia pergelangan. Maksud sebahagian. Tapi dalam ayat dia sebut semua. Jadi itu dikatakan sebut semua. Maksud sebahagian itu dikatakan alaqah semua kuliah. Kuliah. Ayat 10 tu lah. Okey. Tapi dia punya koordinat dia separuh jari saja.
Maksud dia separuh. Maksud dia ni, pergelangan tangan saja. Okey, itu dia punya koordinat. Alakah tu kita kata pilar tu, tiang. 10 tu lah alakah tu, itu nama alakah. 10 jenis tu alakah. Alakah tu kita kata hubungan. 10 asas. Itu alakah yang itulah tu. Yang 10 tu. Okey. Jadi tuan-tuan, Ustaz yang macam lepas tu Ustaz bagi contoh yang jari tu kan. betul. Yang Sama juga. Jari tu kan. Sama juga. So yang mana satu Alakah dia tu yang kuliah lah. Masuk semua jari. semua jari tu lah. Tapi yang maksudnya satu. maksudnya jari terujuk saja. Dia panggil ni terujuk yang maksudnya. Tapi alakah ni alakah kuliah sebab sebut semua tapi maksud satu. Jadi alakah dia kuliah, dia punya koordinat dia satu. Koordinat dia mafhum. Mafhum orang tak masuk jari dalam tangan semua sekali, dalam finger. Orang masuk se je. Jadi koordinat ni dia tak nyata dalam ayat tu kan Ustaz. Dalam ayat dia tak nyata. Tak nyata. Dalam ilmu balaghah saja ada nyata. Okey. Koordinat tu kita kata sebab kepada majaz mursal tu adalah kuliah. Dan saya kata tiang. Okey, boleh? Jadi tuan-tuan tulis di sini. Ni tulis sini. Nombor 1 tulis kuliah. Lepas tu tuan-tuan tulis dalam ni ayat Al-Maidah ayat 38. Ya. Tulis ni asabi jari-jari. Betul tak? Al-Maidah ayat 30. Jari-jari tu Jari Nuh. Ya, Nuh ya. Wasariku wasariqatu faqtu aydiyahuma. Oh ni bukan jari tangan-tangan. Oh ni okey. Aydiyahuma ni Nuh. Nuh ayat berapa? 7. Ayat 7. Okey, tuan-tuan eh. Boleh tu? Okey, tuan-tuan ni. Ini nombor 1 ayat pertama. Okey, tuan-tuan ingat. Kuliah ini tuan-tuan nama dia alaqah. Alaqah. yang Kuliah. 10 tu alakah. Alaqah 10 tu nama dia alaqah. Tuan-tuan nak kata apa? Alaqah ni katalah asal bahagia. Alaqah ni adalah tajuk-tajuk tiang-tiang kecil, nama-nama tiang kecil. Okey. Komponen Ustaz. Ya? Komponen ke? Katalah asal bahagia. Asal faham. Kalau saya kata siapa pergi Mesir tak minum air sungai Nil Mesir, rugi. Itu kuliah. Dia sebut minum air sungai, air Nil, air sungai Nil, tapi adakah minum seluruh sungai? Dia minum segelas je. Jadi dalam Quran itulah dia Tuhan sindirkan dengan sebut semua tapi maksud Satu je. satu. Itu nama dia kuliah. Jadi dalam Quran banyak sangat ayat kuliah. Jadi cara sindir begitu menyebabkan orang faham lebih dalam. Okey, daripada cakap betul. Betul tak? Daripada cakap yang hakikat. Ada dua saja. Hakikat, majaz. Majaz tu sindir. Hakikat tu betul. Okey? Jadi sindir pula ada bermacam-macam qarinah. Ada 10 qarinah lebih kurang. Ustaz, Ya. dulu Ustaz pernah sebut majaz dan hakikat. Ya. Jadi hakikat tu dia termasuk tak Ustaz dalam balaghah? Masuk. Maksud Ustaz. Masuk. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tok Guru kata itu hakikat. Tak ada pun sindir-sindir. Alhamdulillahirabbil alamin pun hakikat. Tapi ada sikit. Al-alami tu, alam ni banyak benar ke? Kenapa sebut alam-alam? Dia sebut banyak alam tapi maksud satu alam. Ada juga dia kata mungkin alam ni banyak. Banyak kan? Lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan. As-sirat tu majaz. Majaz dia sebut jalan tapi bukan jalan. Itu agama yang betul. As-sirat tu maknanya dia agama yang betul. Jadi as-sirat tu majaz.
dia guna majas, tapi makna sebenar bukan tiap. Bukan jalan, tapi makna sebenarnya agama yang betul. Dalam Fatihah ada sikit kan. Okey. Jadi itu Ustaz, Hakik- ini dalam Quran tu hakikat dia macam sebenarnya. ya, banyak hakikat lah. Boleh katakan dia lawan majas tu hakikat. Lawan dia lebih kurang. Sebab hakikat ni nyata. Majas ni sindir. Ada tak pak mentua kita cakap sindir aja hari-hari? Dia orang majas lah kita panggil. Dia betul. Tak, dia sindir betul. Bila kita balik lambat, dia kata apa? Awal balik. Majas ada. Kan? Balik malam-malam anak cucu, dia kata apa? Siang ni balik. Anak cucu tu padahal kita balik malam. Ada yang jenis macam tu kan? Bahagialah awak. Okay. Sekarang ni ayat yang kedua tuan-tuan, iaitu Surah Al-Ma'idah ayat 38. Saya kena telan-telan. Pasal apa? Orang YouTube ni dia kata ustaz slow sikit. Ayat berapa? 38. Ayat 38. Dia punya bunyi As-sariku was-sarikatu faqta'u aydiyahuma. Ya? Ni ayat yang kedua. Orang yang mencuri, laki-laki perempuan, hendaklah dipotong kedua-dua tangannya. Al-Maidah ayat berapa? 38. Ayat 38. Aydiyahuma asabi. Dekat kak kan? Kalau tuan-tuan jumpa ayat kuliah ni, apa tu Datuk, dia memang nampak sebut banyak tapi maksud satu. Yang ni sebut tangan, ini sebut jari-jari, maksud satu. Tapi yang ini sebut tangan, maksud pergelangan. Itu nama dia kulliyah. Itu nama dia alaqah kulliyah. Dia punya mana korinah? Korinah dia jelas mengatakan bahawasanya dalam kehidupan kita tak ada orang masuk lima jari dalam telinga. Tak ada. Yang maksudnya satu, itu dia punya korinah tu. Bukan maksud semua jari, tapi satu jari. Bukan maksud pencuri, dia tak potong sampai sini. Dia potong sini dah cukup dah. Bukan maksud tangan, tapi bukan maksud seluruh tangan, tapi hanya pergelangan sahaja. Itu maksud dia kulli. Ya. Jadi tuan-tuan kena cari ayat 3, ayat keempat dan ayat kelima dalam kulliyah Al-Quran. Okey, bukan kita cari sekarang tak? Tuan-tuan Google lah. Google tentang buka apa tu majas mursal kulliyah, ambil balik salin ayat tu. Salin lampu ayat saja. Kita tengok kesamaan ayat-ayat kulliyah. Ya. Ingat kulliyah tu bukan ceramah. Dalam balaghah kulliyah tu adalah kulliyah. Ayat lain. Ayat lain. Ayat 3 ayat keempat ayat kelima. Kalau tuan-tuan sudah dapat 5 ayat yang berbeza tentang kuliah ni, kita akan dapat lihat satu ciri kuliah tu. Apa dia sebenarnya? Essence of the kuliah tu, apa dia sebenarnya? 5 ayat. Dalam Quran beratus-ratus ayat kuliah. Ya, ratus-ratus ayat kuliah. Nak cari pattern yang sama. Cari pattern yang sama. Jadi salah satu alaqah yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran ialah alaqah kulli. Tak dari nah tadi tu kan? Ya. Ayat tu kita tak jari-jari lah. Ya. Kalau yang Amidah tadi kita kata tangan. Dari nah dia. Koordinat di tangan. Di situ bukan maksud semua tangan, tapi maksud pergelangan saja. Dia sebut semua, tapi maksud sebenarnya separuh. Boleh? Boleh faham dia maksud kuliah? Okey. Sekarang alaqah yang kedua. Alaqah yang kedua dia kata juz'iyah. Tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan tengok tu, cuba try to understand properly. And then write very orang kata sophisticated note. Buat color-color apa semua. Sebab tuan-tuan belajar balaghah ni ilmu yang sangat susah. Tuan-tuan balaghah ni di hujung titik saja. Maknanya setiap 500,000 orang mungkin seorang belum tentu lagi ada belajar balaghah. Saya nak katakan. Okey, tuan-tuan ingat ya. Okey.
kita nak kuatkan Al-Quran ni, nak membangun diri kita dengan ilmu balaghah. Ya, macam mana Al-Quran ini boleh tolong kita untuk menjadi insan yang baik dan mulia. Okey. Juz'iyah iaitu sebut sikit maksud banyak. Sebut sikit maksud banyak. Seumpamanya Tuhan kata apa tu yang saya kata minggu lepas ya, siapa yang membunuh kena bunuh balas ataupun jika dimaafkan oleh para waris, dia kena merdekakan raqabah. Ingat, siapa dia yang pegang raqabah ni? Oh, tengok Haji Fauziah tunjuk sebelum Haji angkat tangan. Kadang-kadang dia terlupa nama dia sendiri. Okey, bebas raqabah. Raqabah ni adalah sebahagian daripada hamba. Kalau dia kata bebaskan hamba abdul, itu jelas hamba yang menjadi hamba kepada tuan ya. Tapi dia kata raqabah. Raqabah ni sebahagian. Tapi maksudnya bukan raqabah, maksudnya hamba. Mana-mana hamba yang ada boleh kita bebaskan. Sekarang ni tak ada hamba lagi ya. Okay. Jadi apa dia ayat pada raqabah? An-Nisa 92. An-Nisa 92. Pada YouTube muka surah An-Nisa ayat 92 iaitu berbunyi wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin. Kena siapa yang membunuh kena merdekakan seorang hamba, wadiyatun musallamah, dan kena bayar dia panggil apa, diat yang diterima ya. Wa ikana min qaumin bain, itu tak apalah ya. Maksud dia raqabah tu sebahagian daripada hamba, tapi bukan sebahagian daripada hamba, maksud dia hamba-hamba umum. Okay. Kita lihat ayat yang kedua, surah Ibrahim ayat 24. Ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Ya, masalan kalimatan thayyibatan. Ya. Kamu tidak lihat ke Allah telah membuat perbandingan satu kalimah yang baik. Ya. Satu kalimah ni maksudnya bukan satu kalimah. Dia tunjuk satu, tapi maksudnya semua. Duhul Al-Quran tu. Ya, satu kalimah yang dibuat contoh bukan satu kalimah, maksudnya duhul Al-Quran itu. Artinya sebut satu maksud semua. Jadi apa dia surah ni? Ibrahim 24. Tuan tolong saya, Ibrahim ayat 24. Jadi tuan-tuan kena cari ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Tempat lain dicari juga. Kalau bicara negara dah dapat, nanti kita akan kongsi-kongsi dengan dia. Okey. Seterusnya, jadi tuan-tuan, okey, ini alaqah, iaitu alaqah juz'iyah. Faham tak alaqah? Boleh faham alaqah? Kalau tuan-tuan dapat cari, kita dapat cari 5 ayat yang sama alaqahnya, maka kita akan lihat bahawa orang kata lebih jelera lagi kita faham tentang setiap alaqah. Kalau kita ada 5 ayat, semuanya sama. Kalau sebut semua maksud satu sama. Okey. Ini tuan-tuan, ingat tak? Macam Musa ni ada kakak dia. Siapa nama kakak dia? Kinayah ni pasal dia perempuan, kita kata kakak lah ya. Macam Musa ni ada lelaki, sebab dia lelaki kan. Okey. Lepas tu Kinayah ni ada kakak dia. Siapa dia kakak dia? Isti'arah. Senang ya? Cuba sebut isti'arah. Isti'arah. Dia ni ada bapak dia. Bapak dia nama? Bukan. Bayan. Ada kakak dia satu? Tunggu lagi.
Bayan ada ayat dia. Siapa dia? Balagha. Ayah dia nama perempuan, tetapi tulisan maksud dia lelaki. Ya. Pertama kali dia berbicara. Allahu Akbar. Ni balagha. Balagha. Okey, balagha ni ada di balik dia. Siapa dia? Ni adik dia sini. Adik dia fasahah. Okey. Boleh tak? Tapi ada kakak dia kawan di sini. Lupa dah. Nahu ni ada abang sulung dia, iaitu Sarah. Kalau kata begitu baru faham. Saya tak risau pasal doktor di sini. Sarah dulu. Abang sulung. Nombor 2. Nak bincang pasal toki dia. Atau Quran. Guru-guru dia nak mudah faham. Okey, tuan-tuan isti'arah dua-dua sama. Ingat isti'arah ni dia ada kakak, dia ada abang dia sulung, iaitu tashbih. Betul tak? Tashbih. Tashbih ni tuan-tuan, kita berhenti dulu ni. Nak suruh tuan-tuan nampak ni. Kita sebut tashbihun. Tashbih ni, tuan-tuan, dia adalah perumpamaan, perbandingan ni. Yang pertama sekali Allah gunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kesempurnaan dan ayat itu terang jelas. Dia kata orang keras hati samalah seperti batu. Tapi batu walaupun keras, air masih lagi boleh pecahkan batu tu. Jadi hati manusia ni lagi keras. Apa pengajaran dia? Pengajaran dia maknanya manusia bila dah keras hati, Allah Ta'ala tutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dia tutup telinga, tutup mata, rapat-rapat. Jadi kita minta lindunglah daripada Allah tutupkan hati kita. Tasbih. Tasbih ni tuan-tuan, dia ada, kita kata nak kata apa, dia ada 4 bilik. Senang kan? Bilik pertama musyabah. Bilik tamu, bilik ruang tamu lah. Bilik 2 musyabah bih. Bilik 3 alat. Bilik 4 wajah syabah. Boleh tak? Dia kita kata rukun 4 lah kan? Rukun 4 ya. 1 musyabah. Cuba sebut musyabah. 2 musyabah B. Musyabah B. Nombor 3 alat. Nombor 4 wajah syabah. Wajah syabah ya. Wajah syabah ni apa perkongsian yang kita gunakan untuk membandingkan. Kita kata ni, ibu seperti unta. Sabar. Sabar ni wajah syabah. Unta ni musyabah bi yang kita bandingkan dengan dia. Ibu ni musyabah seperti ni alat. Jadi ini 4 rukun ini mesti ada pada tasbih. Tuan-tuan kena cari beberapa belas ayat tasbih dalam Quran. Banyak sangat. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kalau ada ka tu, tasbih tu. Seperti. Sebab apa? Sebab apa? Kalau tasbih ada 4 tu, dia nama tasbih mufassal. Betul tak? Kalau dia ada 3 saja, dia nama mujmal. Kalau dia ada 2 saja, kalau nombor 3 kalau ada 2 saja, dia nama balik. Orang Malawi kata balik itu maknanya walaupun tak ada 2 rukun, tapi orang boleh faham. Nama dia balik. Unta dah mari dah. Tapi yang mari tu bukan unta. Ya? Orang yang mungkin tua sikit jalan hanya unta, tapi hati dia tu unta Ustaz. Okey, faham tak ni? Okey. Tasbih yang paling bagus sekali, paling 5 star kita kata. Ya, mufassal ni bukan tak bagus. Tapi mufassal ni
kalau saya kata mungkin salah untuk faham orang-orang yang susah nak faham. Okey. Macam Nabi katalah, kalau siapa yang ada satu hadis Nabi, saya lupa lah, siapa yang tak kisah pasal orang Syria ni, ya, maka dia bukan daripada aku. Tak tahu hadis saya ke tidak. Maknanya Nabi kata bila? 1400 tahun dulu. Tapi hari ni berlaku tak? Berlaku. Ratus ribu umat Syria hancur lebur. Sebab itu orang kata tanda kiamat. Bila Syria dah hancur, di masjid Syria tu, tuan-tuan kalau boleh pergi, ada satu kubah. Dan kubah itulah yang Nabi kata Nabi Isa akan turun di situ. Di kubah. Kubah putih tu. Sekarang tak lagi dah. Dia panggil masjid apa? Masjid Tamsik. Kubah putih, ada 2 kubah. Dia turun situ, Ya'juj Ma'juj, dan Yahudi akan bergaduh dengan Kristian dengan Islam. Hari ni berlaku tak? Yes, berlaku. Perang saudara, bukan perang dengan siapa-siapa. Perang saudara. Jadi tuan-tuan dan puan, bantulah Syria seberapa yang ada. Ya, saya pun bantu juga lah. Potong gaji setiap bulan. Walaupun pension dah nak habis, potong juga setiap bulan. Sebab Nabi kata siapa yang tak peduli umat Islam di Syria, maka Nabi kata dia bukan, saya tak pasti betul tidak, wallahu a'lam. Okey. Tuan-tuan dan puan. Okey, isti'arah, kinayah, macam mursal, dia bukan tasbih. Betul tak? Betul tak? Betul? Kerana dia hanya ada musyabbah bi saja. Dia tak ada musyabbah, dia tak ada alat, dia tidak ada wajah. Jadi termasuk dah isti'arah, musyabbah saja, musyabbah bi saja, kinayah, musyabbah bi saja, majaz mursal dan musyab pula. Majaz mursal, musyabbah bi saja. Masing-masing ada qarinah dan alaqah. Masing-masing ada qarinah. Tapi apa beza tasbih dengan isti'arah? Tasbih ada minimum dia 2 tiang. 2 musyabbah bi atau musyabbah. Boleh? Isti'arah dia ada satu perkataan saja, iaitu gelap dibanding dengan fasik, dan cahaya dibanding dengan iman. Dia one word only. Beza dia. Tetapi kinayah, dia punya musyabbah bi dia lebih daripada 2. Seperti orang kedekut. Kedekut tu, bakhil tu satu perkataan saja, digambarkan dengan orang yang meletak tangannya di atas ni leher. Jadi itu menunjukkan dia kedekut. Jadi tuan-tuan kena cari isti'arah 5 ayat, kinayah 5 ayat, dan di sini 50 ayat. Ya, 5 setiap satu halaqah. Kalau tuan-tuan nak lengkapkan ilmu balaghah dalam Al-Quran, sebelum kita pergi kepada ma'ani dan fasahat, kalau tuan-tuan boleh ingat tu, this is the perfect understanding of the Quran. Okay? Belajarlah, tekun belajar. Nahwu saraf dengan sendiri dia akan ikut kita. Bila kita bincang balaghah, nahwu saraf akan ikut. Kalau dia tak ikut kita, kita ikut dia. Okay. Ustaz, tadi Ustaz kata isti'arah ni dia ada satu ada yang musyabbah bi. Ya. Sedangkan kinayah ada 2. Ada lebih pada 2. 2 atau lebih ya. Kalau majaz mursal? Majaz mursal dia musyabbah bi satu saja. Satu saja. Jadi apa bezanya dengan isti'arah? Beza dengan isti'arah, dia ada kuliah, dia ada alaqah. Alaqah dia jelas. Dalam majaz mursal. Majaz mursal yang 10 tu. Bagus soalan tu. Soalan pakar. Bagus. Minum dulu. Ada dulu iklan, minum dulu. Kan ingat? Tapi qarinah semua ada. Semua ada. Nanti tuan-tuan faham penjelasan hari ni, then only we go one by one according to the pages buku. Baru faham.
Ya. Okey. Jadi Ah. kalau contoh PCR kan cuma Satu saja. Tapi kalau majaz mursal ni memang termasuk antara salah satu daripada 10 bahagian dia. Ya. 10 bahagian lah, salah satu lah. Okey, kalau tuan-tuan anda semua boleh bezakan 10 alakah tu pun dah cukup dah. Ingat tak ni apa tu, the difference between apa tu adik-beradik tu? Boleh? Kriteria dia boleh? Kriteria dia boleh. Okey. Yang ketiga, Tuhan sindir dengan cara menyebut bekas. Tapi maksudnya bukan bekas, rambutan. Ustaz, hari ni tak bawa betul kontainer kuning ke? Sebab minggu lepas bawa rambutan dalam kontainer kuning. Dia bukan maksud kontainer kuning, dia maksudnya rambutan. Beda. Okey. Maksudnya bekas. Koordinat dia bekas. Bekas tu nama dia mahalli lah. Kalau susah sangat nak faham, pi mahalli lah. Duduk tempat. Okay, kalau saya kata, mana gelasnya? Mana, saya bukan tanya gelas, tanya air. Kan? Mana botolnya? Air kan. Kalau tanya mana air itu, hakikat. Mana airnya? Itu hakikat. Mana gelasnya? Maksud nak air itu. Dia lah. Itu majaz. Majaz, dia menggunakan, mana gelasnya? Menggunakan gelas, tetapi bukan maksud gelas, maksud air. Jadi itu nama dia mahalliyah. Ayat dia iaitu alam nasrah laka sadrak. Siapa dia punya sadrak? Angkat tangan. Bukan. Maksudnya siapa yang memegang watak sadrak? Dada? Lambat. Patut akad tadi. Ya, siapa punya dada? Dada tu maksud dia hati. Tidakkah kami telah lapangkan hati kau, wahai Muhammad? Tuhan kata bukan maksud dia dada, tapi maksud dia hati. Ya, jadi hati tu duduk dalam dada. Dada tu bekas hati. Faham tak? Okey. Jadi alaqah yang ketiga dipanggil alaqah bekas, iaitu alaqah mahalliyah. Tuan-tuan kena cari lagi ayat mahalliyah ni banyak-banyak dalam Quran. 5 lagi ya. 5 lagi? 5 lagi. Empat lagi. Alaqah dia yang ni kita sebut mahalliyah. Yang ni sadrak. Apa makna sadrak? Dada. Sadraka. Okey. Apa tu surah apa? Surah Asy-Syarh. Ayat 1. Cari lagi nombor 2. Dalam ni tu tak nombor 2. Nombor 2 dia? Ada nombor 2. Okey, nombor 2. Surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 82. Cuba baca surah Yusuf ayat 82. A'udzu minasyaitonir rajim. Was'alil qaryatil lati kunna fiha. Sekat tu ya. Tanyalah kampung tu yang kami berada di situ. Tanya kampung. Adakah kita tanya kampung? Tapi yang kita tanya itu siapa dia? Orangnya. Jadi kampung tu bekas orang. Jadi kita kata Al-Qaryah Yusuf 82. Okey. Al-Qaryah Yusuf 82. Okey. Ada tak ayat lain lagi? Al-Imran ayat 167. Mereka berkata yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut mereka tetapi tidak dengan hati mereka. Jadi wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah lebih faham dengan apa yang mereka sembunyikan. Adakah kita bercakap dengan mulut? Kita bercakap dengan lidah. Tak. Lidah cakap dengan lidah. Lidah tu duduk dalam mulut. Okey. Bercakap dengan lidah, tapi lidah duduk dalam mulut. Jadi kita kata di sini ayat yang 3 ni
afwahihim, mulut. Iaitu surahnya surah apa? Ali Imran ayat 127. 127. 167. Okey, tak apa tuan-tuan. Kita sudah ada 3 ayat dalam alaqah mahaliyah. 2 lagi ada. Jadi siapa yang punya mahaliyah ni, carilah 2 ayat lagi. Doktor ya? Doktor cari? InsyaAllah. Kalau jumpa WhatsApp Ustaz, sebut mahaliyah surah sekian, tak jumpa. So saya boleh masuk dalam kita punya nota besar untuk kongsi dengan orang lain. Okey? Tasir dulu. Okey. Tasir dulu. Tak apa, insya-Allah. Okey. Okey. Sekarang faham mahaliyah? Cuba sebut. Kuliah. Asabi'. Aydiyahuma. Juz'iyah. Raqabah. Kalimatan thayyibah. Mahalliyah. Sadra. Qaryah. Afwah. Tengok ni, dada, kampung, mulut. Itu bekas. Kampung ni bekas orang ni tak? Dalam tu ada orang. Dada ni dalam tu ada hati. Kemudian mulut ni dalam tu ada lidah. Ini semua cerita pasal bekas. Boleh? Yang ini cerita pasal bahagian. Okey? Raqabah ni hamba perempuan sebahagian daripada hamba-hamba. Kemudian satu kalimah ni sebahagian daripada duhul kalimah. Kemudian kuliah ni semua sekali. Sebut semua, tapi maksud satu. Asabi' jari-jari maksud satu jari. Tangan maksudnya pergelangan tangan. Okey, yang keempat. Siapa yang keempat? Siapa dia Aliyah? Okey. Aliyah ni Puan Hajar Kasum, Aliyah. Okey. Aliyah okey. Aliyah ni kita kata dia menceritakan keadaan. Okey? Keadaan orang yang muka putih di syurga, keadaan dia dalam rahmat Allah. Ya, muka putih, rahmat Allah. Mana ahli syurga ni semacam orang muka putih. Muka putih tu adalah musyababih kepada ahli syurga. Ya, ibyaddat wujuh, ibyaddat tu putih muka tu ahli syurga. Jadi orang yang berputih muka tu, maknanya putih muka tu dia menunjukkan keadaan tu menggambarkan ahli syurga. Jadi di sini Allah menyebutkan keadaan muka putih, bukan putih tu. Keadaan orang yang muka putih itu ahli syurga. Jadi dia alakah keadaan. Kalau orang yang muka hitam, keadaan ahli neraka. Orang yang keluh kesah dalam syurga, keadaan orang yang tak. Okey. Okey. Kita tengok. Jadi ibyaddat wujuh. Yang keempat ni dipanggil haliyah. Kita sebut haliyah. Haliyah iaitu ibyaddat wujuh, muka putih. Wujuh muka putih ahli syurga. Betul tak? Ahli syurga. Iaitu ayat dia Ali Imran 107. Ada tak ayat yang kedua? Ayat yang kedua belum ada. Ada. Zahaba az-zalimu ila munkarin wa nakirin. Orang kafir, orang zalim pergi jumpa muka nakir. Kita pun tak faham kan? Tak apa. Bukan Quran. Kita sebut. Jadi dalam ini satu saja. Jadi tuan-tuan kena buka Al-Quran, Google kan Majah Mursal Haliyah. Banyak. Jadi salin 3-4 ayat. Kalau salin banyak pun tak apa. Salin bilangan ayat saja. Sampai sini kita analisa yang mana dia haliyah dia.
Yang ni haliah dia muka putih. Muka putih menunjukkan ahli syurga. Kan tak? Okey. Yang ke-5, siapa dia ke-5? Hijau. Mujawarah. Saya mahu mujawarah. Mujawarah contoh dia apa? Ya, mujawarah. Mujawarah ni gelas. Kaksan belaga-laga tak? Okey. Bila dalam syurga orang belaga-laga gelas, itu tanda ahli syurga. Ya, macam tadi juga ya. Tapi dia sebut di sini disebut mujawarah, bukan hal. Ya. Umpamanya di sini ya tanaza'una fiha ka'san. Bila mereka belaga-laga gelas, orang ni bila duduk dalam syurga gembira, menunjukkan dia gembira, tapi tandanya dia tidak ada lagi bercakap kosong, tak ada mengumpat orang lain. Itu tanda dia. Ya, ingat gelas. Okey, boleh? Dalam satu hadis tu, tengok ni. Wa mislu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Tengoklah. Ini satu contoh yang kedua. Contoh yang kedua hadis. Ya. Hadis ya. Contoh yang kedua hadis. Kaksan tadi apa ni? Ayat apa? Atur ayat 23. Yang kedua hadis. Kita baca hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah, dia sebut qala Rasulullah, bukan sebut terjemah. Telah bersabda Rasulullah. Iza wudi'at wada'at. Wudi'at. Diletak. Al-janazatu, jenazah, fahtamalahal rijal. Ihtamala ni maknanya dipikul, diangkat orang lelaki ala anakihim, atas leher dan bau. Anak ke bau. Fa in kanat salihah, jika jenazah itu jenazah yang baik, dia kata qaddimuni cepat. Orang baik kan nak cepat pasal dia rumah dia asal tu. Wa in kanat ghairu salihah, kalau mayat tu mayat yang tak baik, ya wailaha, celaka dia kata. Aina tasabun, nak pergi ke mana ni, cepat-cepat sangat ni. Dia komplain kan, janganlah laju sangat. Aina yazhabun nabiha, nak pergi ke mana? Dia tanya orang yang pikul dia tu. Yasma'u sautaha kullu syai'in, semua orang dengar suara tu. Haiwan, rupuk, rampai semua dengar suara yang dua orang tadi tu, dua mayat tadi. Illal insan, kecuali manusia. Manusia tak dengar. Kalau manusia dengar mengamuk tak? Lagi lagi tu satu je. Tak nak lagi mesti semua nak belajar nama solat kan. Okey. Walau sami'aha al-insan la sa'iqa, manusia akan jadi sa'iqa. Ni maknanya takut. Orang kata sa'ih, mana sebab lah. Sebab. Okey, rawahul Bukhari. Okey. Jadi maksud dia begitulah dia. Yang ke-6, siapa dia yang ke-6? As-sababiyah. Okey. Yang kena lihat dulu ya. Ingat. Ya. Hadis tadi itu. Okey. Maksudnya, cuba tengok As-sababiyah, muka surat 145. Wa hiya an yuzkara sabab, sebut sebab. Wa yuradul musabbab, dan yang dikehendaki penyebab. Ya, sebut sebab. Sebab dia apa? Sebab bila kita pukul leher boleh membawa kepada mati. Tapi dia tak sebut mati, dia sebut pukul
leher. Tapi maksud dia mati. Ayat dia yang kita pakai, fa iza laqitumul ladzina kafaru, maka bila kamu cuba laqitum, kamu berjumpa alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yang kafir musuh lah kan. Fa darbar riqab, maka pukullah leher. Fa tu maka darba pukul, al-riqab daripada raqabah, leher, raqab, pukul leher. Itu surah Muhammad ayat 4, iaitu nama dia Sababiyah. 6 ya, darbar riqab. Itu surah apa? Muhammad ayat 4. Ada tak ayat lain? Satu je. Ini satu saja. Tuan-tuan kena cari Sababiyah. Majas Ursa Sababiyah. Cuba cari. Balik nanti cari. Ni ayat 1. Okey, cari ayat 2, cari ayat 3, cari ayat 4, cari ayat 5. Kalau nak mahir tentang Sababiyah, kalau kita tengok satu tak mahir. Betul ya? Ya, betul. Kena tengok lebih pada satu, Betul. baru mahir. Baru kita mahir tentang, macam kalau kita bawa Raja Wak Karipap, sekali buat tak mahir lagi. Ya? Kena buat banyak kali. Bila buat banyak kali, dah ada kemahiran. Ya tak? Tak yang resipi dah. Buka Google, carilah Sababiyah. Terus dapat Ustaz? Ha? Terus dapat? Dapat. Tulis bahasa Jawa ni? Tulis Sababiyah je lah. Tulis ejaan. S-A-B-A-B-I. Dapat. Kalau tak dapat lagi tu, ada something wrong with your computer. Cari ni pun boleh. Boleh? Boleh. Cari balalah dia dapat. Ada. Mana? Kalau Umi? Kalau dapat Umi dapat. Tuan-tuan, ada lagi satu tuan-tuan, tiba apa tu, badek. Badek belum lagi. Bila tuan-tuan dah mahir benar dalam Majas Ursa ni, baru kita pergi kepada badek. Badek kita belajar dah. Tiba, muqabalah, apa lagi? Apa tu, sajak lagi. Kita belajar dah tu. Sekarang ni bila kita belajar badek ni akan datang ni, kita belajar sajak, kita belajar yang bunyi sama tu, kita belajar yang berlawan tu, kita belajar semua kan. Jadi jinas dia akan menjadi lebih mampan fahaman kita tentang Al-Quran. Saya pun ikut silibus, saya tak boleh mengajar ikut silibus sekolah. Kalau ikut sekolah, maknanya kita tak faham dalam Al-Quran. So maknanya Ustaz akan bagi detail lagi lah. Yo, detail lagi. Dah bagi dah? Structure. So sekarang ni kita dalam bab bayan. Bayar. Ya, ya, detail bayar. Adakah Majas Ursa ni lepas ke ada lagi? Ya. Empat ni. 4 ni minggu depan nanti, bila kita habis hari ni, semua orang keluar 5 ayat. So kita akan mampan lah. Tak ada mampan, mana kita tepat lah. Dan oleh baru kita pergi kepada badek. Badek itu, dia hanya kecantikan bahasa. Indah bahasa, bunyi sama, berlawan tak berlawan kan. Itu. Okey. Yang ke 7, Musababiyah. Siapa dia yang ke 7? Apa dia? Rezeki. Okey, Musababiyah ni dia sebut penyebab, tapi yang dikehendaki sebab. Dia kata Allah Ta'ala menurunkan rezeki dari langit, tapi sebenarnya bukan rezeki. Yang turun tu hujan. Hujan yang menyebabkan adanya rezeki. Dia turun, dia sebut rezeki, tapi maksud dia hujan. Boleh?
Jadi kita kata musababiyah. Ajar sini. Musababiyah. Musababiyah. Okey. Iaitu wa anzalna, dan kami telah turunkan minas samai rizqan, rizki. Kami telah turunkan dari langit adalah rizki. Surah apa? Ghafir. Ghafir ayat 13. 13. Okey, ada tak lagi ayat lain? Ada. Al-A'raf ayat 26. Ya. Ni, nombor 2. Al-A'raf ayat 26. Ada tak ayat lain lagi? Ada ayat nombor 3? Kalau tak ada, tuan-tuan cari 3 lagi. Come on. Okey. Musababiyah. Okey, kita ada setengah jam lagi. Musababiyah ni dia sebut rezeki, tapi maksud dia hujan. Jadi hujan tu penyebab kepada rezeki. Jadi dia sebut penyebab. Dia sebut apa tu rezeki, tapi yang dimaksudkan hujan. Qarinah dia apa dia? Qarinah yang katakan itu bukan rezeki, as-sama. Anzalna as-sama lagi. Jadi itulah mesti faham qarinah tu. Alakah dia alakah apa? Musababiyah. Faham tu beza alakah dengan qarinah Tuan-tuan kalau boleh faham ni, tak tahulah. Okey. A'raf dia. Allah A'raf. Okey. Ya Bani Adam. Pemakluman samanya. Yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa. Zalikum khairul lakum. Libasut taqwa. Disebut libasut taqwa. Libasan. Pakaian takwa. Ada ke pakaian takwa? Pakaian. Takwa ni dia punya musababiyah dia bukanlah kawan dia pakaian. Ya tak? Jadi itulah maksud dia majaz. Majaz lah. Kita nak kata apa kalau libas ni? Keindahan ke, apa semua ke, ya? Pamalu anas sama. Libas. Libas tu disebut libas, maksudnya takwa. Kayan Okey. Okey. Ingat, pakaian ni dibuat dari apa? Kapas. Kapas tu ditanam. Kalau ada hujan, kapas tu boleh tumbuh tak? Tak boleh tumbuh kalau ada hujan kemarau, mati pokok kapas tu. Jadi dia tak sebut hujan, dia sebut kapas, disebut pakaian. Pakaian tu datang dari kapas. Kapas tu dari pokok. Kalau sekiranya hujan tak turun, pokok tu tak tumbuh. Jadi dia tak sebut hujan, tapi dia sebut pakaian. Itu maknanya tadi sebut rezeki tapi tak sebut hujan. Yang dimaksudkan ni hujan. Itu nama dia musababiyah. Hujan tu penyebab adanya rezeki, dan hujan juga penyebab adanya baju. Ya? Boleh tak kita kaitkan? Libas tu pakaian datang dari kapas. Ya, dan kapas dari pokok kapas, dan pokok kapas dari tanah, dan tumbuh pokok kapas tu dari hujan. Jadi dia tak sebut hujan, dia sebut libas. So beza musababiyah dengan musababiyah. Tadi yang sebelum musababiyah, yang mula tadi dia menekankan penyebab. Yang musababiyah ini Dia menekan akibat daripada okey. Akibat daripada hujan tu, hujan tu penyebab turunnya rezeki. So dia tak sebut penyebab. Okey? Akibatnya. Okey.
Ingat hujan lah. Okay, bila hujan saja musababiyah. Ini pasal dia ni tukar-tukar keliru kan. Jadi betul kan bila start sebut musik lah. Confuse kan? Saya pun confuse. Ustaz kata sebabnya dia kan, katakan dia sebut sebab, tapi dia masuk penyebab mana dia sebut hujan, tapi yang masukkan untuk rezeki. Yang kemudian tu masalah dia sebutkan rezeki, tapi masukkan hujan. Macam tu Ustaz. Okey, balik ya. Balik. Balik. Betul tu musababiyah. Okey. Musababiyah. Okey. Sebut akibat daripada akibat rezeki. Okey. Jadi musababiyah. Okey. Hujan, rezeki menyebabkan, disebabkan. Musabab tu disebabkan. Musabab tu disebabkan. Rezeki disebabkan oleh hujan. Tapi dia sebut tak hujan? Tak, dia sebut rezeki. Jadi dia sebut disebabkan. Musabab tu maknanya disebabkan, bukan penyebab, disebabkan. Disebabkan. Ya? Akibat. Okey, boleh tak? Dia sebut disebabkan. Yang tadi disebut yang kuliah itu sebut apa? Penyebab. Okey. Akibat. Okey. Apa dia sekarang ni? 8. Siapa nombor 8? Okey. Tadi ya Allah, Dr. Sahak dan kami semua ni orang awam. Orang lain yang belajar belasan tahun nahwu seorang Arab pun tak faham. Keliru nak jawab. Betul. Saya dulu dapat 8 balara. Bila jumpa profesor, kata saya dah nak balik dah ni. Takkan 8 nak balik Malaysia tak cukup. Main kertas ni dapat 8 per 100. Ingat 8 Allah. 8 out of 100. Lepas tu senang je dia ambil pen. 80. Sebab dia kata mula ya dapat 80. Sebab pressure tu tak menentu kamu pandai tak pandai. Betul tak? Yang pandainya selalu tanya aku. Pandai dah tu. Tapi pressure itu mungkin mu demam, mungkin saji tebal, ya mungkin tertekan kan. Mu dapat 8. Jadi kalau macam 8 pressure tu adalah sebab kepada untuk menjadikan budak pandai. Jadi Musababiyah ke sababiyah? Apply teru. Okey. Nombor 8 ni dia menyebut benda lepas tapi maksud dia sekarang. Okey, Tuhan sebut, Tuhan kata kembalilah harta anak yatim. Betul harta anak yatim. Anak yatim tu budak kecil. Budak kecil. Tapi dia sebut budak kecil. Pada masa anak yatim tu kecil, kita tak boleh beri harta kat dia. Tak boleh, jahanam nanti beri kat dia. Dia kecil lagi, tak boleh. Tapi Tuhan kata beri kepada anak yatim. Maknanya kita beri harta anak yatim tu bila dia dah besar. Kalau katakan tuan-tuan sendiri pun, ya, ketika yatim dulu, abang ada lagi tak serah harta, tanah dan sebagainya, sekarang ni dah tua dah. Kena serah selagi tak serah, tak boleh, kena serah. Walaupun kita sudah tua dah, tapi masih lagi anak yatim. Tapi Tuhan tak sebut yatim besar, Tuhan sebut yatim kecil. Itu maksudnya mengambil kira yang lepas untuk masuk yang akan datang. Okey. Jadi tuan-tuan tulis iktibar makan nombor 8. Tu Haji Rohdin ingat tak nombor 8 ni? Iktibar makan. Okey. Iktibar makanan. Okey. Iaitu wa'atu biatama. Okey. Surah apa? Ayat
Ada tak ayat lain lagi? Okey. Wa batalul yatama. An-Nisa ayat 6. Ada tak muka surat berikut tu? Ya. Nombor 2, wa batalu. Ujilah anak yatim itu bila dia sudah mula nak kahwin, malaun nikah. Okey. Salah satu cara kita nak antara anak yatim bila dia sudah ada perasaan nak berkahwin. Okey? Okay. Wa atul yatama apa tu? Wa atul yatama An-Nisa ayat 6. Okey? Jadi tuan-tuan cari lagi 4 ayat, 3 ayat lagi. Dan cuba bandingkan. Ada tak usul-usul iktibar makan? Terjemah dulu ayat. Ya? Ada tak usul-usul iktibar makan? Ya, itu penting. Okey. Yang ini sebut lepas tapi maksud sekarang. Okey? Dia sebut anak yatim tapi maksud dia anak yatim yang dah besar, yang dah tua. Okey, maksudnya. Okey. Okey. Yang ke-9, siapa dia 9? Iktibar mai aja. Yang 9 ni sebut sekarang maksud akan datang. Yang ni yang lepas sebut lepas maksud sekarang. Ini sebut sekarang maksud akan datang. Dia berekor. Molek suami isteri dapat. Okey, nombor 9. Okey. Iktibar sayakun. Maknanya sebut sekarang maksud akan datang. Iaitu cerita Nabi Nuh. Ya, kan? Cerita Nabi Nuh, ya. Nuh ayat nombor 1. Nuh ayat berapa? 27. Tuan-tuan faham tutup. Ketika Nabi Nuh banjir besar ni, betul Tuhan kata ya Nuh, pujuklah umat-umat engkau tu supaya naik kapal. Dia nak banjir ni. Yang paling degil sekali anak dia kan. Anak dia kan berapa kali dia panggil irkam ma'ana. Ada tak ayat Quran irkam ma'ana? Mari naik. Anak dia kata apa? Tak payah Nuh. Bukit Nuh. Pergi Jabalin kan. Tengok nak naik bukit. Tengok air sampai ke bukit, habis bukit tenggelam. Jadi sebelum nak tenggelam tu, ceritanya lebih kurang beginilah. Mungkin kalau salah betul kan. Tuhan kata, ya Nuh, wahai Nuh, innaka, dia kata ayat ni lah, innaka, cuba terjemah innaka, in tazarhum, jika engkau tinggalkan mereka. Ya, masih lagi Tuhan suruh Nabi Nuh berdoa, yudillu ibadah. Ini Tuhan kata ke? Nuh kata ni. Tuhan kata ke? Tuhan kata ke Nuh ke? Nuh kata ke Tuhan? Kena tengok tu, saya tak perasan. Maknanya kalau kau tinggal mereka, mereka akan menyesatkan hamba engkau. Nuh cakap ya? Betul. Wala yalidu, pada masa itu belum banjir lagi. Dan wala yalidu, orang-orang yang sesat ni tidak beranak, melainkan melahirkan anak-anak yang jahat, fajiran kafara. Jadi dia mengata sekarang maksudnya akan datang. Mana 30 tahun lagi umat-umat Nabi Nuh akan jadi umat-umat yang jahat. Kalau kita tinggalkan mereka tanpa agama. Okey. Okey. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua ada tak?
Hadis apa? An Abi Hurairah. Okey. An Abi Hurairah. Ayat yang kedua, hadis kullu mauludin. Ayat yang kedua, mana? Ayat yang pertama ni, no. Ayat yang kedua, hadis kullu mauludin. Kullu mauludin, ini hadis. Kullu mauludin. Kok mana kullu? Semua, setiap maulud anak yang dilahirkan. Yuladu. Yuladu ni sama juga maulud, akan dilahirkan alal fitrah, fitrah suci. Fa abawahu, kedua bapanya, yuhawidani, yang memberi Yahudi, yang menjadikan Yahudi, au yunasirani, atau yumajisani, atau jadi majusi, ya, kama salil bahimah, seperti binatang. Ya. Okey, ya. Saya tak sure dia ni. Tuntaju al-bahimata hal tara fiha jaz'a. Ya, ya. Adakah engkau lihat padanya jaz'a? Apa ni jaz'a? Ustaz pun tak tahu. Tak apalah, tinggal dah. Ada nak teka-teka tak boleh hadis. Okey, tak apa. Last kali kita ada 10 minit lagi. Nanti kita cari ya. Tuan-tuan carilah 4 ayat lagi. Yang akhir sekali didia. Apa ni didia? Cakap kembali. Gembira dan neraka. Siapa dia Didia? Doktor? Doktor. Maknanya Didia, maknanya dia menyebut perkataan yang berlawan dengan keadaan sebenar. Kalau dia kata gembiralah, gembiralah orang-orang kafir dengan azab pedih. Gembira tu betul untuk syurga, tapi dia sebut untuk orang kafir azab yang pedih. Itu maksudnya didia. Banyak ayat-ayat didia dalam Quran. Okey, okey. Kalau orang nak masuk penjara, okey, bila masuk penjara dia kata apa? Kita merayakan dia di penjara. Okey. Merayakan dia masuk penjara. Mana boleh penjara boleh meraihkan orang dan sebagainya kan? Tak ada. Ya, maksud gitulah. Okey. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, surah Al-Imran ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, dan mereka membunuh nabi-nabi bighairil haq, bighairi haq, tanpa benar. Wa yaqtuluna alladzina ya'muru bil qisti, dan mereka menyuruh orang-orang yang membunuh orang-orang yang menyuruh dengan kebaikan daripada manusia. Wa basyirhum bi'adzabin alim, gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Jadi surah Al-Imran ayat 21. Al-Imran ayat 21. Ini nama dia ya, gembirakan orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Dua apa tu? Al-Imran ayat 21. Tonton cari lagi. Ustaz, yang pertama yang tu surah Insyiqaq. Insyiqaq. Bunyi dia? Ayat 24. Okey, surah Insyiqaq. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ya, betul. Fabashirhum, gembirakan mereka dengan azab yang alim, pedih. Ya, betul. Jadi
Didiah paling mudah tengok. Bila kata Fabashirhum tu, bi'azabin alim tu, didiah. Ingat, sama ada isti'arah, sama ada macam Musa, dalam tu ada sarah. Betul tak? Ada nahu, betul tak? Tapi ulama-ulama sarah balaghah kata mujam Musa ni dia banyak datang dari mafa'il. Mafa'il. Mafu-mafu'ulun bih. Macam mu'anzalna minas sama'i ma'a rizqa, itu maf'ulun bih. Betul tak? Maf'ulun bih. Wa batalul yatama, ujilah anak yatim, maf'ulun bih. Betul tak? Sebab tu kita kena tengok maf'ulun bih mendalam. Dalam 10 ni ada mulia satu Fabashirhum tu ada 7 dalam 7 ayat. yang menggunakan Fabashirhum. 7 saja. 7. Yang mula Fabashirhum kan, tapi kalau guna Basyarul ni ada 119. Masyarakat yang betul, masyarakat yang baik. Mana kita dah ada sos. Mana kalau tuan-tuan tengok Babashir yang jahat ni, yang peli ni, ada berapa? 7 saja. Ya je? Ada nak tanya? Daripada bahasa Slo ni, mulia mampu, halia mampu, halia mampu. Ada lagi tak? Banyak. Kita dah ada banyak. Macam Fabashirhum, gembirakan mereka. Itu fi'il amar kan? Bi'azabin. Bashir tu gembirakan. Sebenarnya warning tu amaran. Okey, alhamdulillah kita berhenti setakat ni, tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan ya, sabarlah ya. Kita akan, saya bila tuan-tuan dah lekat kita dalam hati balaghah ni, kita turun balik ke, kita naik, kita turun balik ke ma'ani pasangan bayang batik ma'ani kan. Lepas tu bila habis ma'ani tu, barulah kita tengok fasahah. Ingat fasahah ada 4 kan? Nahu, sarah, balaghah, fasahah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa dalal nasiba fi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa la tu'akhizna bil 'adha wal jaraim ya karim. Allahumma rabbi shfina min kulli da' wa 'afina min al bala' wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, qabbalallahu minkum. Dia bersyukur kepada Allah.